Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. NGO mahu lembaga pengampunan telus tentang permohonan Najib. Gerakan yang dikenali sebagai projek sama menggesa lembaga pengampunan di wilayah persekutuan mendedahkan sepenuhnya alasan permohonan oleh bekas Najib untuk menerima pengampunan diraja serta menuntut penjelasan terhadap show yang dibuat kepada bekas yang di-Pertuan Agong. Dalam satu kenyataan, projek sama berkata perkara itu perlu dilakukan segera selepas laporan yang tidak dapat disahkan semalam mengenai pengampunan terhadap Najib mengejutkan negara. Walaupun YDPA mempunyai kuasa budi bicara penuh ke atas pengampunan banduan di wilayah persekutuan berdasarkan perlembagaan, orang ramai berhak untuk dimaklumkan tentang alasan permohonan dan syur, termasuk sebarang pendapat tertulis oleh peguam negara dibuat kepada baginda. Ketulusan di pihak Najib disabitkan kesalahan dan peguam awam yang duduk di lembaga pengampunan, peguam negara penting untuk memastikan kepercayaan orang ramai terhadap mekanisme pengampunan yang termaktub dalam perlembagaan. Kumpulan itu menegaskan tanpa ketulusan, kepercayaan orang ramai akan terhakis. Saya jawab. Jawapan mudahnya, tidak. Berdasarkan kepada perlembagaan, lembaga pengampunan tidak terikat kepada sesiapa dan tidak not accountable untuk tidak bertanggungjawab untuk mendedahkan apa-apa butiran ataupun saranan ataupun pendetailan kepada sebarang permohonan ataupun sebarang penyataan terhadap pengampunan dan sewaktu dengannya. Itu adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Tetapi apa yang saya boleh kata, apa yang lembaga pengampunan akan normally, bukan saya kata akan lakukan, tapi normally, lembaga pengampunan akan melihat permohonan. Yang pertama, permohonan itu adalah mematuhi syarat-syarat. Dia ada syarat-syarat dia. Dan setelah mematuhi syarat-syarat, kalau tidak mematuhi syarat-syarat, lembaga pengampunan akan tolak ke tepi. Tetapi bila memenuhi syarat-syarat, dan lembaga pengampunan akan pergi kepada stage seterusnya. Stage seterusnya adalah adakah perkara ini ataupun orang ini ataupun orang banduan ini boleh dibawa ke hadapan untuk pengampunan atau tidak. Itu stage seterusnya. Okey. So tugas lembaga pengampunan ini bukan mengampunkan. Ini kita kena faham. Tugas ataupun tanggungjawab lembaga pengampunan bukan mengampunkan banduan tersebut. Ini ada orang kata, apa ni bagi Najib 6 tahun, lepas tu denda kurang, kata perjuangan, kata reformasi. Itu saya kata, ini bukan kerja kerajaan, bukan tugas Perdana Menteri, bukan tugas Menteri Wilayah. Tugas lembaga pengampunan yang diketuai oleh Menteri Wilayah adalah memastikan prosedur itu betul dahulu. Contoh, saya tak tahu tapi contoh. Contoh prosedur mengatakan bahawa banduan hendaklah serve 1/3 daripada sentence. Maksudnya katakanlah penjara itu 12 tahun, dia dah serve 1/3 iaitu 4 tahun. Setelah lebih 4 tahun, maka layak untuk dia memohon untuk pengampunan. Memohon bukan meminta pengampunan, memohon, baru mohon. Belum tentu diluluskan. So katakanlah banduan itu baru setahun. Dia tengok-tengok, oh tak cukup. Maka tak perlu pergi kepada Yang di-Pertuan Agong. Pada peringkat lembaga pengampunan, mereka dah boleh tolak tepi, kata tak cukup. So, adakah mereka ada kuasa untuk nak melangkaui prosedur tersebut? Tak ada. Even lembaga pengampunan pun terikat kepada prosedur-prosedur yang dia tetapkan. Tak, yang tadi tu contoh. Saya pun tak tahu prosedur dia apa. To be honest, saya tak ada buku prosedur untuk pengampunan. Itu contoh. So, prosedur itu yang kena pertama dahulu. Setelah prosedur itu lengkap, kemudian mereka akan menyerahkan barulah serah kepada Yang di-Pertuan Agong. Thank you, Diana. Sama ada baginda akan menetapkan untuk pengampunan atau tidak. Penuh atau tidak penuh. Itu barulah Yang di-Pertuan Agong akan tentukan. Okey? So, prosedurnya sedemikian. So, bila dia kata, maka hendaklah didedahkan kepada umum apa saranan mereka, bagi saya tak perlu. Kalau nak dedahkan kes Najib kepada umum, so bagaimana pula dengan kes-kes banduan-banduan yang lain? Apakah mereka juga
berhak untuk nak didedahkan. So, apa istimewa Najib berbanding dengan orang lain? Itu jadi satu persoalan besar. Kan? So, akhirnya sama je. Dan saya tertarik dengan kenyataan daripada, even Fahmi sendiri mengatakan hari ini. So, hari ini adakah keputusan Najib diampunkan atau tidak? Telah diumumkan? Jawapan besarnya tidak. Ada yang mengatakan kerana hari ini dah pelantikan yang di-Pertuan Agong yang baru, so tak nak benda tu nanti overshadow. Tunggu, kata Fahmi, 2 hari berturut-turut. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil sekali lagi menggesa pihak media menunggu pengumuman rasmi berkaitan keputusan Lembaga Pengampunan. Kenyataan itu dibuat di tengah-tengah perbincangan hangat berkaitan nasib bekas Perdana Menteri Najib Razak sama ada berjaya mendapat pengampunan diraja bagi kesalahan rasuah. Saya telah menyatakan kita perlu tunggu kenyataan media. Okay. So, again Fahmi kata bahawa tunggu, tidak ada pengumuman pada hari ini. So, walaupun menurut Menteri KDN menyatakan Kabinet dimaklum tentang mesyuarat Lembaga Pengampunan. Kabinet dimaklumkan berkaitan mesyuarat Lembaga Pengampunan Isnin lalu. Menjawab soalan pemberita, dia bagaimanapun tidak mendedahkan lanjutan butiran. Kabinet dimaklumkan seperti lalu, tetapi bukan kabinet punya bidang kuasa. Lembaga Pengampunan seperti dalam perlembagaan menyatakan jelas bidang kuasa siapa, keanggotaan bagaimana. Jadi kita bincang, tetapi kita faham ini bukan bidang kuasa kabinet, katanya. Sementara itu ditanya siapa yang akan mengumumkan, Saifuddin menjawab dia tidak boleh bercakap bagi pihak Lembaga Pengampunan. Mesyuarat itu dia katakan membincang permohonan pengampunan diraja bekas Perdana Menteri Najib Razak. So, permohonan itu satu lagi kita nak bagi tahu. Permohonan itu tetap akan ada, kan? Peguam Najib, dia ada 3 pihak yang boleh. Ini yang saya tahu. 3 pihak yang boleh meminta permohonan pengampunan diraja. Yang satu adalah banduan, yang kedua adalah peguam dan keluarga, peguam / keluarga, dan yang ketiga penjara sendiri. So 3 pihak ini boleh membuat permohonan untuk pengampunan diraja. Permohonan tu boleh dibuat, tetapi belum tentu lepas kerana dia ada second stage, iaitu prosedur macam saya sebut tadi. So every year orang boleh buat minta permohonan, every time, macam mana kata? Setiap kali ada mesyuarat tu, setiap kali itulah akan ada permohonan. Kita kena ingat kita ada berbelas ribu, mungkin berpuluh ribu banduan di seluruh Malaysia. Permohonan tu mungkin banyaklah kita kata kan. Tetapi adakah semua permohonan itu akan dilayan? Bukan dilayan, dia akan dilayan. Tetapi boleh lepas, dia bergantung kepada prosedur. Kan? Walaupun lepas sekalipun, akhirnya Yang di-Pertuan Agong akan menentukan.